Okey, cikgu mula. Kalau nak masuk lagi. Sudah 10 orang. Sorry. Okey, so hari ni kita masuk kepada haba penyesaran. Minggu lepas kita pergi haba pemendakan. So ni adalah haba penyesaran. Jadi haba penyesaran, ingat lagi kan penyesaran? Maknanya ada satu logam dengan larutan garam. Okey, jadi dia cakap kat sini, mengapa terdapat enapan berwarna perang pada paku besi? Mengapa larutan warna biru menjadi pudar? Okey, ni satu contoh bagi haba penyesaran, iaitu tindak balas penyesaran. Eksperimen dijalankan dengan memasukkan paku besi. Paku besi, kita tahu besi adalah ferrum. Okey, ke dalam larutan kuprum 2 sulfat. Jadi keputusannya pada awal eksperimen, larutan berwarna biru kuprum 2 sulfat, paku besi, okey. Lepas tu pada akhir eksperimen, paku besi ada enapan perang dan larutan biru telah dinyah warnakan. Okay, jadi dia kata kita ingat baliklah apa benda tu tindak balas penyesaran. Okay, jadi warna perang yang terdapat pada paku besi itu adalah logam kuprum. Jadi bila kita lihat macam ni, kita dapati bahawa ferrum tadi dapat menyesarkan kuprum daripada larutan garamnya. So bila kita merujuk kepada tindak balas penyesaran logam, jadi kita kena tahu mana satu logam yang lebih elektropositif akan sesarkan logam yang kurang elektropositif. Okey. Positif. Cikgu nak tanya, kalau kita nak tahu mana satu logam yang lebih elektropositif dengan logam yang kurang elektropositif, kita nak rujuk dekat mana? Di mana kita nak rujuk? Tiba UIA, cikgu nak tanya macam mana nak tahu logam tu lebih elektropositif daripada logam yang lain, kita nak rujuk kat mana? Ada orang ingat tak kita nak rujuk kat mana? Okey, awak boleh lihat muka surat itu. Apa dia? Kat mana Kilah? Rujuk kepada siri elektrokimia ataupun siri keupayaan elektrod. Awak boleh lihat buku teks awak muka surat 17. Okey, jadi ni antara ferrum dengan kuprum. Kita tengok muka surat 17. Muka surat berapa dia ni? Okey, yang ni siri elektrokimia ni, di mana siri ni dia dah susunkan logam mengikut nilai E theta ni E naught ni, iaitu dia telah susun logam-logam mengikut dia punya keupayaan elektrod dia. Okey, daripada yang lebih negatif kepada yang kurang negatif ataupun lebih positif. Okey, jadi kita tahu kita boleh gunakan siri elektrokimia ni untuk melihat sama ada satu tindak balas penyesaran logam berlaku atau tidak. Okey, contohnya tadi ferrum kan.
Okay, ferrum dengan larutan kuprum disulfide. Jadi kita bandingkan di mana ferrum berada di atas, kuprum dekat bawah. Jadi ferrum lebih elektropositif daripada kuprum ni. Jadi bila ferrum tu lebih elektropositif, dia boleh menyesarkan kuprum dari larutan kuprum disulfide. Okay, jadi back to apa yang kita nak belajar hari ni, haba penyesaran. Okay, jadi kita dah tahu bahawa tindak balas penyesaran berlaku. Jadi tindak balas penyesaran ni juga melibatkan perubahan haba. Jadi maksud haba penyesaran awak kena hafal. Okay, bagi haba penyesaran ialah perubahan haba apabila satu mol logam disesarkan. Okay, dia nak logam yang disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Okay, jadi kita nak kira berapakah haba yang dihasilkan apabila satu mol logam disesarkan. Okay, merujuk kepada tindak balas di atas, dia dah letakkan persamaan kimianya. Ferrum tambah kuprum disulfide akan menghasilkan, so ferrum ni lebih elektropositif, dia akan tarik sulfat daripada kuprum disulfide, jadi dapat ferrum sulfat dan kuprum dipisahkan, membebaskan haba sebanyak 250 kJ mol negatif 1, negatif bermaknanya exothermic. Okay, ataupun dia buat persamaan ion seperti ini. Okey, jadi daripada persamaan termokimia di atas, 250 kJ haba dibebaskan apabila 1 mol kuprum disesarkan daripada larutan garam kuprum 2 sulfat oleh ferrum. Jadi logam mana yang telah disesarkan iaitu logam kuprum. Logam kuprum yang telah disesarkan. Jadi kalau kita nak buat pengiraan mol nanti, kita kena ambil kira logam yang disesarkan, bilangan mol logam yang disesarkan iaitu kuprum ni. Okey, jadi dia beri satu contoh. Contoh satu tindak balas lain. Serbuk magnesium berlebihan. Okey, dalam mengira haba tindak balas, kita kena ambil kira siapa yang berlebihan. Okey. Kenapa kena tahu siapa yang berlebihan? Sebab kita nak dapatkan bilangan mol, bil mol ataupun N ni hanya pada yang tak berlebihan lah. Sebab bila berlaku tindak balas, contoh tadi magnesium ni berlebihan, letak banyak-banyak. Tapi walaupun dia letak banyak-banyak, yang bertindak balas adalah mengikut bilangan mol yang paling kecil. Okay, jadi magnesium tu kita tahu berlebihan, jadi kita tak boleh ambil bilangan mol bagi magnesium. Okay, jadi soalan dia, serbuk magnesium berlebihan ditambah kepada 50 cm padu ferrum disulfide 0.25 mol, suhu campuran tindak balas bertambah sebanyak 4.0 darjah Celsius, maknanya suhu dia meningkat. Okay, hitungkan haba penyesaran ferrum. Okay, jadi ni langkah pertamanya. Kecil.
Okey, jadi dia kata ingat lagi tak macam nak cari haba pemendakan ni? Haba pemendakan, ingat tak lagi langkah-langkah mengira haba pemendakan? Apa formula dia? Nombor 1 kena buat apa? Cari bilangan mol. Okey, yang penting kena cari bilangan mol kan? Okey, jadi yang pertama, untuk kita tahu bilangan mol tu kita kena mesti ada persamaan kimia yang seimbang. Okey? Jadi sini tadi tindak balasnya dia dah bagi persamaan kimia magnesium tambah dengan larutan garam ferrum 2 sulfat. So menghasilkan ferrum dan magnesium Mg2+, SO4 2 negatif. Okey? Kita tengok semua seimbang. Lepas tu masukkan maklumat, magnesium adalah berlebihan. Okey. Volume bagi ferrum 2 sulfat, dia bagi 50 cm padu. Okey, kemolaran dia atau kepekatan dia adalah 0.25 mol DM padu. Okey, jadi langkah pertama dah tulis persamaan kimia yang seimbang. Semua 1 mol magnesium bertindak balas dengan 1 mol ferrum sulfat menghasilkan 1 mol ferrum dan 1 mol magnesium sulfat. Okay, yang kedua kita kena cari bilangan mol. Bilangan mol siapa yang kita nak cari dekat sini? Yang bermaklumat adalah larutan ferrum 2 sulfat. Jadi kita kena cari bilangan mol yang ini. Untuk apa kita cari bilangan mol ferrum 2 sulfat? Kenapa kita kena cari bilangan mol ferrum 2 sulfat? Untuk kita kira bilangan mol logam yang disesarkan kan. Okay, kalau dekat sini siapa logam yang disesarkan? Daripada persamaan kimia, siapa logam yang disesarkan? Magnesium ke ferrum? Ferrum. Okay, so ferrum sebab kita tengok kat sini mula-mula magnesium campur dengan larutan ferrum, ferrum dapat diasingkan. So ferrum ni lah yang disesarkan. So kita nak cari bilangan mol yang ni sebenarnya. Tapi boleh ke kita cari bilangan mol bagi ferrum? Tidak boleh sebab tidak ada cukup maklumat. Melainkan kita cari bilangan mol bagi yang ini. Larutan ferrum 2 sulfat. Lepas tu kita buat je perkadaran dengan ni. Okay. Jadi mencari bilangan mol ferrum sulfat, tujuan dia adalah untuk cari bilangan mol ferrum sebenarnya. Okay, jadi carilah bilangan mol ni dengan menggunakan rumus N sama dengan MV per 1000. Ini step yang kedua. So bilangan molnya masukkan molarity 0.25 mol DM padu darab dengan volume 50 cm padu bahagi dengan 1000. So kita akan dapat 0.0125 mol. Okey. Lepas tu kita nak buat apa kelas? Langkah yang seterusnya. Kita nak cari langkah ketiga iaitu menghitung perubahan haba. Sebab apa? Tindak balas ini penyesaran logam ni dia menghasilkan haba. So kita nak kira haba tindak balas. Kan haba diperlukan untuk putuskan ikatan, untuk bentuk ikatan baru. Jadi kita nak kira haba dia. Jadi haba tu nak kira dari mana? Daripada logam yang disesarkan iaitu ferrum untuk kes ni. Jadi macam mana kita nak kira perubahan haba? Gunakan rumus. Rumusnya apa? Rumusnya adalah, siapa ada kat sini rumus macam mana kira perubahan haba? Q sama dengan MC theta. MC theta di mana M adalah jisim, mass, Q adalah muatan haba dan theta ni adalah perubahan suhu. Okay, jadi kita nak tahu mass. Mass kat sini dalam kes ni berapa mass dia? Apa jisim yang kita boleh dapat? 50.
50 daripada larutan ferrum 2 sulfat tu 50 cm padu kita darabkan dengan ketumpatan air 1 gram sentimeter ini okey. Darabkan dengan muatan haba C2, muatan haba adalah fix 4.2 joule gram negatif 1 degree Celsius negatif 1. Darabkan dengan perubahan haba ni, perubahan suhu berapa banyak tadi? Kita tengok balik perubahan suhu dia adalah suhu campuran bertambah sebanyak 4 darjah Celsius. So dia punya perubahan suhu tambah sebanyak 4, so kita tulis je lah 4 darjah Celsius. Okey, kemudian kita darabkan semua, kita akan dapat berapa ni? 50 840. darab dengan 840. Okey, sentimeter padu, gram, darjah Celsius. So tinggal 840 joule. Okey, tapi 840 joule ini haba yang dibebaskan untuk berapa mol? 1. Mana belum? Baru untuk 0.0125 mol. Jadi mengikut kepada maksud bagi haba penyesaran tadi adalah haba yang dibebaskan. Tengok balik. Perubahan haba apabila 1 mol logam disesarkan. Dia nak 1 mol. Dia tak nak 0.0125 mol. Ini dekat eksperimen. Dia nak kira 1 mol. Okey, jadi kita kena kira 1 mol. Macam mana kita nak kira 1 mol? Delta H dia macam mana? Apa rumusnya? Delta H-nya, rumusnya adalah negatif Q bahagi dengan bilangan mol. Ataupun rumus dia negatif Q bahagi dengan N. Okey, apa tu? Kenapa cikgu letak negatif? Sebab delta H ni kan boleh jadi positif ataupun negatif kan? Tapi tadi daripada soalan dia dah cakap dia bertambah sebanyak 4 darjah Celsius. Maknanya kalau mula-mula dia 20 darjah Celsius, dia naik kepada 24 darjah Celsius, maknanya ni eksotermik. Bila eksotermik, simbolnya adalah negatif. So kita masukkan Q yang kita dapat tadi, Q yang kita dapat tadi sini adalah negatif 840 joule dibahagikan dengan bilangan mol. Bilangan molnya adalah 0.0125 mol. Okey, so bila kita bahagikan, kita akan dapat delta H dia sama dengan negatif 840 bahagi dengan 0.0125 adalah sebanyak 67,200 joule mol negatif 1 ataupun kita boleh ringkaskan dia kilojoule per mol, iaitu negatif 67.2 joule mol negatif 1. Okey. Boleh faham? Ada soalan tak? Cikgu korang cakap, cikgu kan dia dah tulis kat sini, kenapa cikgu nak explain lagi? Okey. Tak ada soalan Kalau tak ada soalan cikgu teruskan lagi. Okey, untuk ni cikgu lihat aktiviti 3A ni sangat bagus. Okey, tapi cikgu takut kamu tak boleh kamu belum biasa mengira haba penyesaran lagi. Jadi kita nak bincang 3A atau kita nak masukkan jawapan dalam buku modul. Cuba bagi tahu cikgu cadangan korang. Respon sikit. Nak masuk buku modul dulu ke atau nak buat latihan 3A ni? 3A. 3A
Modul senang, modul rasanya lebih senang. Okey, kita pergi terus kepada latihan 3A. Aku kecilkan ni kejap. Okay, so latihan 3A, kita bincang dan buat sama-sama. Okay, so dia kata seorang pelajar telah menjalankan satu eksperimen untuk menentukan haba penyesaran bagi tindak balas antara kuprum dengan larutan argentum nitrat. Okey, jadi yang pertama kita dah tahu dia punya tindak balas penyesaran melibatkan logam kuprum tambah dengan argentum nitrat. Okey, mesti berlaku tindak balas penyesaran kan? So dia akan menghasilkan apa? Apa hasil tindak balas penyesaran ni? Kuprum nitrat. Okey. Dengan argentum. Okey, betul tak sebatian formula sebatian kuprum nitrat ni? CuNO3. Salah. Salah, sebab Cu adalah 2 plus kan. NO3 adalah negatif 1. So bila kita cross dia punya charge, dia akan dapat CuNO3 2. Okay. Kemudian kita lihat adakah persamaan ni seimbang atau tidak. Nitrat kat sini ada 2. So tak seimbang sebab sini nitrat ada 1 kan. Jadi kita letak sini 2. So dah dapat 2 nitrat, sebelah sini pun 2 nitrat. Tapi dah tambah pula 2 argentum. So kita kena letakkan nombor 2 dekat argentum sini. Kuprum 1, sebelah sini pun 1. So dah seimbang. Lepas tu kita masukkan maklumat. Dalam eksperimen serbuk kuprum adalah berlebihan. So ni adalah excess. Berlebihan. Kuprum adalah berlebihan. Jadi kita tak payah ambil kira bilangan mol untuk kuprum sebab dia berlebihan, tak guna. Kita nak yang mana bertindak balas sahaja. Okey. Jadi ditambah kepada 100 cm padu larutan argentum nitrat. So kita letak volume dia argentum nitrat 100 cm padu. Molaritinya adalah 0.5 mol DM padu. Okey, so kita nak kira haba penyesaran. Oh tak, dia dah bagi. Haba penyesaran dalam eksperimen itu ialah negatif 1.05 kilojoule mol negatif 1. Ni apa? Dia dah bagi maklumat delta H sama dengan negatif 105 kilojoule mol negatif 1. So ni bermaksud negatif, tanda negatif bermaksud tindak balas adalah eksotermik. Maknanya berlaku penambahan suhu. Okay, so 1A, tulis persamaan termokimia bagi tindak balas. 1A sudah jawab. Okay, dah ada dekat atas tu. Nombor B, hitung haba yang dibebaskan dalam eksperimen ini. So B, hitung haba yang dibebaskan. So haba yang dibebaskan mengikut formula Q sama dengan MC theta. Okay. Jadi mass berapa mass? Cuba open mic sama-sama buat dengan cikgu. 100. 100. So 100 tu 100 gram lah. Darab dengan 4.2 joule
gram -1, degree Celsius -1 darab dengan perubahan suhunya. Dia nak apa ni? Hitung haba yang dibebaskan. Dalam tindak balas ini. Okey. So dia nak tahu. Boleh guna ni ke? Ada guna ke? Guna rumus Q sama dengan MC theta. Ke guna benda lain? Kalau ni dapat tak? Ni tak boleh So B ni tak boleh sebenarnya. Tak payah guna rumus Q sama dengan MC theta sebab kita tak tahu dia punya perubahan suhu. Dia nak haba dulu So haba ni kita just guna daripada maklumat atas ni. Maklumat delta H dia. Okay. So dari maklumat delta H dia dah bagi dah. Untuk 1 mol logam yang disesarkan ni dia membebaskan haba sebanyak 105 kJ per mol. Okay, tetapi soalan B dia nak hitungkan haba yang dibebaskan dalam eksperimen ni. Bermaksud kita gunakan data yang dia bagi ni dan kita kira haba yang dibebaskan ikut mol eksperimen. Okay, faham tak? Dia dah bagi dah 1 mol banyak ni haba yang dikeluarkan untuk eksperimen ni, tindak balas ni Tapi dalam eksperimen molnya bukan 1 mol. Okay, so kita kira dulu mol untuk eksperimen ini. Jadi molnya N sama dengan MV per 1000. So molarity-nya adalah 0.5 mol dm padu kali dengan volume 100 cm padu bahagi dengan 1000. So dapat 0.5 darab 100 bahagi 1000. Kita dapat molnya adalah 0.05 mol. Okey, so 0.05 mol ni bagi larutan argentum nitrate. So kita nak cari logam yang disesarkan punya bilangan mol. So adakah bilangan mol dia sama dengan mol argentum nitrate? Sama. 0.05 juga sama kan? Okey, kenapa sama? Sebab bila kita rujuk kepada tindak persamaan kimia ni, 2 argentum nitrate menghasilkan 2 mol argentum. Jadi bilangan mol dia akan sama. So N dekat sini pun sama, 0.05 mol. Okey, jadi kita dah tahu dah bilangan mol ni, kita boleh gunakan maklumat delta H tadi. Sini untuk kira 0.05 mol ni berapa dia punya haba yang disesarkan. Okey, jadi delta H, kita tahu delta H tadi rumus dia Q per N kan. Okey, so dia dah bagi dah delta H tu adalah -105 kilojoule mol -1. Okey, sekarang kita nak cari delta Q ni. Per dengan 0.05 mol. So nak dapatkan delta Q, negatif Q ni kita kena darab ni, betul tak? Okay, -105 kilojoule mol -1 darab dengan 0.05 mol. Kita dapat sini. So kita dapat negatif Q sama dengan berapa? 105. Okay, kita akan dapat negatif 5.25 kilojoule. Okey, jadi dalam eksperimen ni apabila 0.05
mol argentum disesarkan sebanyak 5.25 kilojoule tenaga haba dibebaskan. Gitu. Betul tak jawapannya? Okey, betul. So kita darab je lah. Darabkan mol dengan dia punya Q tadi. Delta H dia. So dapatlah Q iaitu haba yang dibebaskan dalam eksperimen sebanyak 5.25 kilojoule. Okey, so soalan 1A dah, 1B dah. Ada yang tak faham tak 1B? Faham. Faham Kalau tak okey, cikgu teruskan kepada soalan 1C, hitung perubahan suhu. So dia nak perubahan suhu. Kalau perubahan suhu, maksudnya dia nak cari apa? Theta. Theta. Okey, theta ni datang daripada formula Q sama dengan MC theta. Okey, so soalan 1C, Q sama dengan MC theta. Okey, jadi kita nak, kita dah tahu Q tak? Q berapa? 5.25. Okay, good. 5.25 kilojoule MC theta. Kita nak tahu theta je kan? So kita tinggalkan theta kat sini. Maksudnya MC tu perlu dibahagikan. Betul? Okay, so cikgu terbalikkan theta sama dengan 5.25 kilojoule bahagikan dengan mass dia berapa? 100 gram darab dengan 4.2. Ini muatan haba kan? Muatan haba 4.2 joule gram negatif 1 degree Celsius negatif 1. Okay. So nanti gram dengan gram. Alamak. Joule ni kena tukar lah. Kita nak joule kan. So kena buka semua. 5. Buka ni 3. Tu 2, 3. 5, 2, 5, 0. Kalau cikgu padamkan. Kita convertkan daripada joule. So ni padam jadi. Awak tak nak padam. Confused. I want eraser. Padam. So jadi 5250 joule. 5250. Erase. Okay, jadi dapat berapa? 12.5. Okay, so dapat 12.5. Unitnya adalah degree Celsius. Boleh Perubahan suhu sudah. Sekarang lukis gambar rajak aras tenaga bagi tindak balas ini. Gambar rajak aras tenaga. Sorry. Control all lah. Okay, so D ialah lukis gambar rajak aras tenaga. So dia kata tadi kita tahu dia delta kan. Delta simbol negatif maknanya eksotermik. So kita kena buatlah gambar rajak aras tenaga eksotermik. Eksotermik bermaksud dia bebaskan haba ke persekitaran. Jadi dalam sistem tu pada akhir tindak balas suhu dalam sistem tu rendah lah. Tenaga dalam sistem rendah sebab haba telah dibebaskan ke persekitaran. Jadi buat gambar rajak aras tenaga bermula dengan anak panah ke atas, dilabelkan tenaga. Okay, so kita tahu eksotermik, kandungan haba pada akhirnya adalah lebih rendah. Kandungan haba tindak balas rendah, haba
tenaga haba pada bahan tinggi. So buat macam ni. Dan tuliskan dia punya persamaan tadi dengan delta H-nya adalah negatif 105 kilojoule mol. Negatif 1. Sini tulis apa tadi? Kuprum campur 2 argentum nitrat menghasilkan kuprum nitrat tambah 2 Ag. Okay. Dan D dah siap. E. Sekarang kita tengok E. Soalan E. Eksperimen ini diulang dengan menggunakan 100 cm padu. Sama kan? Larutan argentum nitrat 1 mol. Okay. Dia cuma tukarkan kemolaran bagi larutan argentum nitrat. Okay. Tadi 0.5. Tadi 0.5 dia naikkan 1. Hitungkan perubahan suhu. Dia nak cari perubahan suhu, so nak cari theta. Dalam eksperimen ini, terangkan sebab perubahan suhu ini berbeza daripada yang berlaku di C. Okey, jadi diulang dengan 1 mol. Okey, tadi 0.05 mol kan? Tu tanya cikgu dah padam lah pula. Betul. Okay, 0.05 mol menghasilkan haba sebanyak haba dia sebanyak apa tadi? 5.25 kilojoule. Sekarang ditukar kepada 1 mol DM padu. Jadinya kita kena kira bilangan mol bagi argentum nitrat yang baru. Oh, yang ulang eksperimen tu kan, bilangan mol argentum nitrat yang baru. So dia bagi tadi MV per 1000. M berapa? Molarity 1.0 darab dengan volume 100 bahagi dengan 1000. So ni kita dapat berapa? 1 darab 100 bahagi 1000. 0.1 mol. 0.1 mol. So Q cari Q. Okay, jadi tadi kita dah tahu 0.05 mol membebaskan haba sebanyak 5.25 kilojoule. Kalau 0.1 mol, berapa haba dia? Jadi kita kirakan haba, Q. Macam mana ni? Cikgu dah berselirat. Cikgu bukannya guna yang H sama dengan negatif Q per N tu Ni. Nanti dapat apa? Dapat Q. Kejap Atau boleh buat perkadaran je. 0.05 mol menghasilkan 0.05 mol, haba yang disesarkan adalah 5.25 kilojoule. So kalau 0.1 mol sama dengan 5.25 kilojoule bahagi 0.05 mol darab 0.1 mol. So dapat berapa? 5.25 darab dengan 0.1 bahagi dengan 0.05. Okay. 10.5 kilojoule. Dia nak apa tadi? Perubahan suhu.
So ini apa? 0.1 mol menghasilkan 10.5 kilojoule. 10.5 kilojoule ni adalah bersamaan dengan Q kan? Q. So kita nak cari perubahan suhu. Jadi perubahan suhu Q sama dengan MC theta. Kita nak cari theta sini, perubahan suhu. Jadi kita Q bahagi dengan MC. Perubahan suhu sama dengan Q bahagi MC. So ni berapa? Q-nya adalah 10.5 kilojoule bahagi dengan 100 darab dengan 4.2 100 gram darab 4.2 joule gram negatif 1 degree Celsius negatif 1. Dapat berapa? 10.5 bahagi dengan 100 darab 4.2. Apa tak? Okey, keluarkan. Sebab dia nak joule, kena buka lah kilo ni 10, 1, 2, 3. 10.500 joule. 10.500 joule bahagi dengan 100 darab 4.2. So dapat 25 darjah Celsius. Okay, so kita dah dapat kira apabila 0.1 mol bahan yang bertindak balas, logam yang disesarkan tu 0.15 mol, dia menghasilkan haba 10.5 kilojoule. Okey, perubahan suhunya adalah 25 darjah Celsius. Okey, dia kata terangkan sebab perubahan suhu ini berbeza daripada yang berlaku di C. Okey, C tadi dapat jawapan berapa? 12.5. Okey, 12.5 darjah Celsius. Okey, apa connection 12.5 dengan 25 darjah Celsius? Dan juga 0.05 dengan 0.1. Apa connection dia tu? Nampak macam 0.05 adalah separuh daripada 0.1 mol kan? Kalau 12.5 kali 2, 25. Okey, apa makna dia tu? Nampak tak dia punya hubungan dia? Kalau mol yang dipakai 0.05, haba dia 5.25. Perubahan suhu dia adalah sebanyak 12.5 darjah Celsius. Okey, 0.05 nak pergi pada 0.1 ni, kita kena darab 2 kan? Okey, 2 kali ganda. Bila mol tu 2 kali ganda, apa berlaku dengan suhu dia? Adakah 2 kali ganda juga? Cuba awak darab 12.5 darab 2. 2 kali ganda. 2 kali ganda. Okey, jadi maknanya apabila kita gandakan bilangan mol, dia punya suhu pun kita gandakan. Tapi dekat dalam kes ni, apabila dia punya bilangan mol adalah 2 kali ganda, so perubahan suhu pun kita nampak 2 kali ganda. Tu dia punya maksudnya. Bila bahan yang terlibat dalam tindak balas tu banyak tu, 0.05, bila kita doublekan dia, 2 kali gandakan dia, dia punya perubahan suhu pun akan meningkat 2 kali ganda, iaitu daripada 12.5 darjah Celsius pergi naik 25 darjah Celsius. So dia kata terangkan sebab perubahan suhu ni, kenapa suhu dia naik 2 kali ganda? Kerana Lebih banyak tenaga apa yang diperlukan untuk menyelesaikan. Kerana bilangan mol bagi tindak balas itu pun adalah 2 kali ganda. Macam tu. So lebih banyak haba lah, 2 kali ganda lagi haba. Haba pun 2 kali ganda kan? 10.5 pergi mana? 5.25 pergi 10.25 kan? 2 kali ganda juga, betul tak? Betul. 10.5. So apabila kita doublekan bahan, dia punya suhu pun akan berganda juga.
Okay, dan telah dibuktikan melalui pengiraan. Dia kata apa? Bilangan mol larutan adalah 2 kali ganda, maka perubahan suhu juga 2 kali ganda. Disebut pasal bilangan mol ni 2 kali ganda, perubahan suhu juga adalah 2 kali ganda. Okay, so boleh buat Boleh. Boleh. So untuk termokimia ni yang kira 4 jenis haba, dia punya konsep dia sama saja. Kita akan cari dia punya bilangan mol. Lepas tu kita kena refer balik pada dia punya definisi, kita nak kena cari bilangan mol siapa? Bilangan mol logam yang disesarkan ke? Bilangan mol mendakan yang terhasil ke? Bilangan air, mol air ke? Macam tu Yang lain-lain semua sama. Q sama dengan MC theta tu benda yang sama. Delta H sama dengan Q per M tu pun sama. Semua sama. Cuma apa yang kita nak cari sahaja yang kita perlu ketahui. Konsep dia sama sahaja. So ada soalan tak? Tak ada. Kalau tak ada soalan, cikgu rasa 3A tu dah cukup untuk beri kamu latihan yang dari pelbagai aspek. Okay, so awak lengkapkan buku modul pula, muka surat 102 sampai muka surat 105. 106. Okay, lengkapkan yang bahagian haba penyesaran, yang tu yang lebih basic. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya cikgu dekat dalam grup kimia Okay, itu saja untuk kelas hari ini. Kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu tamatkan kelas. Terima kasih semua. Thank you cikgu. Terima kasih Bye. cikgu. Terima kasih Sama. cikgu. Bye.